Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pelajar yang terima, salam Aidil Fitri, maaf zahir batin daripada Ustazah. So inilah pertama kali Ustazah bersiaran untuk mengajar kamu dalam bab BM kertas 2, ya, iaitu soalan 3A, iaitu mengenai dengan bina ayat. Bina ayat ni salah satu daripada markah bonus yang kamu boleh dapat, tapi dengan syarat ayat kamu mesti lengkap. Ya, maknanya kalau kamu buat ayat pasif ke, ayat aktif ke, maknanya berpelengkap, ada subjek dan ada predikat, baru kamu dapat markah 1. Dan di sana ada 6 perkataan yang kamu diminta untuk membina ayat. Malah kadang-kadang ada 3 perkataan, ya, perkataan yang satu sebutan tetapi mempunyai 2 maksud. Ada perkataan ganda dan kepelbagaian, ya, untuk kamu membina ayat. Tapi ayat kamu kena betul untuk mendapatkan markah 6 tadi tu. Ya, jadi sini saya kira dia ada markah bonus untuk kamu. Tak mustahil kamu boleh dapat 6, tapi dengan syarat ayat kamu kena lengkap. Maksudnya kalau ayat tak lengkap tu, mana susahlah kamu nak mendapatkan 1 markah, ya. Jadi ayat kamu di sini nampak saja macam senang bina ayat, tetapi jika ayat kamu tidak lengkap, mana kamu tidak akan dapat markah penuh. Okey. Jadi soalan 3A kertas 2, kena hati-hatilah ni mengenai ayat, ya, dan bergantung kepada perkataan yang lembaga bagi kepada kamu, kamu kena tengok betul-betul. Okey. Setiap satu ayat mesti ada 1 perkataan. Sama ada perkataan berganda ataupun tengok kepada lembaga peperiksaan apa ayat yang dia bagi. Kadang-kadang dia bagi 1 perkataan, contohnya semak, semak. 1 perkataan tetapi dia nak 2 ayat yang berbeza. Jadi setiap ayat tu kena mengandungilah perkataan yang dia bagi tadi tu. Jangan kamu letak pula dekat ayat tu, yang pertama kamu buat, kemudian yang kedua kamu letak kat sana, kamu tulis sama seperti di atas. Salah. Maknanya kamu kena buat juga ayat tersebut dan perkataan juga kena masukkan dalam ayat tersebut, ya. Kemudian dia ada mengandungi 3A ni ada 6 perkataan, 6 ayat yang kamu kena bina. Perkataan tu dia tak tentu, ya, bukan semestinya 6, kadang 3. Ya, tengok kepada lembaga bagilah berkaitan dengan apa, sebab ada banyak yang dia persoalkan kat sini, ya. Ada banyak yang dia akan bagi pecahan dia tu. Yang penting ialah ada 6 ayat dan markah dia 6, ya, sebab 1 ayat tu 1 markah. Kemudian ayat yang kamu tulis tu jangan kamu seorang je yang faham, kamu kena baca. Maknanya pemeriksa ataupun orang lain yang membaca akan faham maksud ayat tersebut. Ayat yang kamu tulis tu ada subjek, ada predikat, lengkap. Maknanya bukan kamu seorang yang faham. Pemeriksa kena faham, bila ada orang lain baca pun kena faham. Dan kamu pun kena baca dan kamu faham maksudnya. Kadang-kadang pelajar, Ustazah dah masak sangat dah, kadang dia tulis kod snot sendiri. Bila dah tulis, hantar kat Ustazah, Ustazah panggil semula, suruh dia tengok, suruh dia baca, dia ketawa sendiri. Ustazah tak gelak pun, kamu yang ketawa. Sebab kamu tahu benda tu salah, tapi kamu buat juga. Jadi kita jangan sok sendiri. Maknanya bila diberi perkataan, so kamu buat dengan betul, baru kamu dapat markah dengan betul. Begitu juga binaan ayat ini kadang-kadang ada fungsi dia baik untuk karangan. Macam tu juga perkataan-perkataan untuk membina karangan. Maknanya ayat kena betul, baru karangan tu cantik dan ada maksud. Ada subjek, ada predikat, ya. Dah banyak kali dah Ustazah panggil untuk baca semula karangan kamu gelak seorang-seorang. Sebab kamu faham. Kamu seorang je yang faham, orang lain tak faham. Dan kamu boleh gelak sendiri bila kamu baca ayat tu salah, kan? Okey, jadi lepas ni jangan mengulangi kesilapan. Periksa dah semakin hampir, ya, walaupun kita periksa tahun 2021, tapi sekarang ni 2020, dah bulan berapa dah? Kena ingatlah kat situ. Jangan nampak je tahun depan tu, tapi tinggal berapa bulan. Kena ingat, ya. Okey, tugasan-tugasan yang Ustazah bagi pun harap dapat disiapkan dan dikompilkan atau kumpul dalam satu file. Yang disuruh hantar, harap semua dah hantar. Yang tak hantar, tolong siapkan dan hantar, ya. Saya nak benda tu dihantar sebelum sekolah dibuka. Saya tak nak waktu sekolah dibuka nanti kamu bagi saya. Tu saya tak nak, nanti saya bagi kat orang lain. Saya bagi kat makcik kantin ke, saya bagi dekat cleaner ke, suruh dia check. Saya nak sebelum sekolah hantar. Tugasan yang keempat yang saya suruh hantar dengan tugasan 3. Tugasan 1 dengan 2 kamu kumpulkan dalam satu file. Nanti bila buka sekolah, saya akan jumpa kamu sendiri, bila mana yang rasa pelik-pelik ayatnya, saya akan panggil kamu baca sendiri ayat kamu tu betul tidak, kalau kamu sebagai pemeriksa. Itu sebab bila Ustazah ngajar, Ustazah nak kamu juga sebagai pemeriksa. Jadi kamu faham apa yang kamu buat tu salah ke betul, ya. Okey, jadi hari ini Ustazah cuma nak masuk dekat bahagian soalan 3A, iaitu bina ayat.
Selama ni pun nampak macam senang, bina ayat je. Tapi ramai bila ustazah suruh bina ayat, ayat dia tidak ada subjek, tak ada predikat, tak mencakupi ataupun tak menepati kelas soalan. Kamu sekarang dah tingkatan 5, bukan darjah 1, bukan darjah 2. Bukan sekolah rendah lagi yang buat ayat, saya tidur, saya makan, saya berjalan, saya menendang bola. Tak. Ayat kamu kena lengkap. Subjek, predikat kena lengkap. Ya, maknanya kalau orang baca pun, oh faham. Gitu. Jangan orang baca apa benda ayat ni, tak faham. Dan awak sendiri bila suruh ulang baca pun awak gelap. Itu tingkatan 5. Okey. Kemudian 6 ayat, ada 6 markah. Kemudian faham maksud dan penggunaan perkataan. Maknanya kalau perkataan itu semak, semak, dia bagi 1, dia suruh kamu buat 2 ayat yang berbeza, kamu kena bezakan lah. Semak yang macam mana digunakan untuk semak, semak yang mana yang sesuai untuk semak. Okey, semak apa? Semak tu apa yang berkaitan dengan semak? Semak mata memandang, semak ke apa rumput ke, semak huru hara dengan sampah sarap ke. Jadi kamu kena, itu sebab bila tingkatan 5, saya sarankan kamu bila cuti macam ni, banyakkan membaca. Jangan kurang membaca, banyakkan membaca. Ada masa terluang je baca. Itu sebab ustazah bising. Dapatkan sudut bacaan dekat kelas. Beli majalah-majalah yang sesuai. Jangan majalah yang tak ilmiah. Siswa ke, kalau akhbar tu potong dia punya rencana ke, tampal kat situ untuk menjadi bahan bacaan. Jadi kamu sudah bersedia. Mana jangan nanti bila ditanya pasal pengetahuan am, terlalu cetek pengetahuannya. Susah. Jadi kamu kena banyak baca. Untuk kita menjadi seorang yang luas pemikiran, kita kena banyak membaca sebenarnya. Membaca tu dah memadai, kita tak payah pergi ke mana-mana, tapi kita rajin membaca, insya-Allah banyak pengetahuan kita tahu. Jangan kurang membaca. Okey. Contohnya kamu membaca mengenai kisah bunga kertas. Melalui bacaan pun kamu dah cukup dah, kamu dah nampak dah gambar dia macam mana, bunga kertas cara hidup dia macam mana, baja yang sesuai apa. Tak perlu kamu nak sibuk-sibuk pergi cari bunga kertas dekat tempat orang jual pokok bunga. Melalui bacaan tu sebenarnya luas pandangan dan pengalaman kamu. Okey? Kemudian yang seterusnya, setiap perkataan yang diberi tu baca arahan. Kalau arahan dekat situ, kamu diminta membina ayat tanpa menambah imbuhan. So jangan kamu pandai-pandai tambah imbuhan. Tidak ada imbuhan. Kalau arahan tu tidak ada, maknanya tidak ada. Jangan pandai-pandai kamu tambah imbuhan untuk menyedapkan perkataan. Tu yang kamu kadang gelak sendiri kan. Benda yang tak diarah, kamu buat. Benda yang disuruh, kamu tak buat. So kena berhati-hati dengan arahan yang terdapat dalam kertas peperiksaan. Yang lembaga dah bagi kat situ. Maknanya kamu kena tengok betul-betul. Jangan kamu pandai-pandai tambah sendiri imbuhan. Tak Okey? Kemudian jangan tukar imbuhan. Katakanlah perkataan itu dah letak imbuhan oleh lembaga, jangan pandai-pandai kamu tukar. Dari berketer. Kamu tengok-tengok macam tak selesa. Kamu cari-cari ayat tak jumpa nak buat ber. Kamu tukar dengan ter. Jangan. Itu pesan ustazah dan pesan lembaga. Jangan ditukar. Kemudian, ayat ini juga bukan bentuk peribahasa. Contoh, lembaga bagi ayat kat situ, bina satu ayat daripada perkataan kaki. Jangan kamu pandai-pandai pula kamu letak, Mak Lijah telah membeli sekaki payung. Kamu tukar menjadi peribahasa. Kosong. Salah. Ingat pesan ustazah. Jangan tukar menjadi peribahasa walaupun perkataan itu ada dalam ayat perkataan peribahasa. Contoh, kaki. Mak Lijah berkaki ayam sambil menyapu sampah. Itu dah masuk pada peribahasa, kaki ayam. Kan awak senang buat kaki Halimah luka terpijak, paku berkarat ketika sedang berjalan mencari apa dia, siput ke, mencari apa ke yang sesuai lah dengan ayat tersebut. Okey, jangan masukkan peribahasa. Kemudian juga bukan nama khas. Jangan jadikan perkataan itu nama khas. Apa yang diarah itulah yang kamu kena buat. Okey? Itu ialah soalan 3A, bina ayat kertas 2 SPM. Okey, ustazah nak bagi beberapa perkataan untuk kamu bina ayat. Maknanya kamu buatlah dalam A4 ke ataupun dalam
buku ke, buku tata bahasa ya. Tapi jangan dalam buku karangan lah kalau kamu terbawa balik buku karangan. Ya, buat dalam kertas A4, testpad ataupun buku tata bahasa. Okey. Jadi kamu kena salin lah. Sediakan pen dengan kertas tadi sebelum Ustazah ngajar. Kamu kena salin apa benda. Ambil note apa yang Ustazah cakap. Saya ulang balik ya. Soalan 3A. Bina ayat. Kertas 2 SPM. Okey. Iaitu dalam situ ada dibagi 6 perkataan. Kalau nasib kamu baik, 6 perkataan yang sangat simple dan senang. Kamu boleh buat ayat mesti lengkap. Ada subjek, ada predikat. Kemudian kadang-kadang dia bagi 3 perkataan saja. Tetapi ayat tersebut, perkataan tersebut mengandungi setiap satu tu 2 maksud. Semak, semak. Ya? Contoh. Jadi kamu kena buat 2 ayat yang berasingan lah. Mana yang maksud dia lain-lain. Okey. Kemudian kena buat 6 ayat. Walaupun perkataan dia hanya 3. Jangan kamu buat sama seperti di atas. Salah. Mana kena buat satu ayat sehingga 6 ayat. 1 ayat, 1 markah. Kemudian bila kamu buat ayat ni, baca semula kamu faham maksud ayat tersebut. Jangan kamu tak faham, kamu gelak seorang-seorang. Kamu kena faham ayat tersebut. Dan kamu anggap pemeriksa tu juga tak tahu apa-apa, dia nak kena faham apa yang kamu buat. Jangan kamu anggap pemeriksa tu faham apa yang kamu buat. Kamu kena anggap dia tak faham. So kamu kena terangkan, kena buat ayat yang cantik, secantik yang mungkin. Sampai dia boleh faham. Dan jangan tambah imbuhan apa-apa kalau arahan tidak membenarkan kamu menambah imbuhan. Dan satu lagi, jangan menukar imbuhan. Kalau dalam perkataan dia dah beri imbuhan ber, jangan tukar jadi ter. Tu kena ingat betul-betul ya. Kosong markah. Okey, kemudian jangan dijadikan peribahasa, bukan peribahasa dan juga bukan nama khas. Itu dia soalan 3A, kertas 2, SPM, kamu mesti dapat 6 markah bonus kat sana ya. Mana sebab dia senang saja, dia bina ayat. Tapi kamu kena tengok betul-betul lah. Jangan main sok sendiri je bila bina ayat. Okey, ambil perkataan yang Ustazah nak bagi ni untuk kamu bina ayat. Tidak boleh menambah ya. Okey. Dekat sini Ustazah tak galakkan kamu menambah. Mana perkataan yang Ustazah bagi tu, itulah yang kamu buat. Tulis kat sana untuk peringatan. Tidak boleh menambah. Okey? Imbuhan. Tidak boleh menambah imbuhan atau mengurangkan imbuhan. Apa yang Ustazah bagi itu. Okey, nombor 1. Hangat. Nombor 2. Haus. Nombor 3. Dalam. 4. Kasar. 5. Gugur. 6. Mata. Okey. Seterusnya. Nombor 1. Itu 6 ayat ya. 1. Sama juga. Tidak boleh menambah apa-apa imbuhan atau mengurangkan imbuhan. Desas, desus. Yang kedua, kumat, kamit. Licin, licau. Bolak-balik. Gunung, ganang. Bengkang, bengkok. Okey. Tugasan yang seterusnya, kataan yang ketiga. 1. Menebang. 2. Mencantas. 3. Menebas. 4. Memotong. 5. Menghiris. 6. Memenggal. Ni ada beza ya, satu perkataan. Tengok betul-betul untuk kamu buat ayat. Okey, seterusnya. Selak. S-E-L-A-K. Selak. 2. Perang. 3. Semak. Okey, yang ini satu perkataan mengandungi 2 maksud. Selak
satu maksud lain, selak satu maksud lain. Buat 2 ayat, beza maksud. Yang kedua, ejaan dia P-E-R-A-N-G, perang atau perang, juga mengandungi 2 maksud. Ejaan sama, sebutan lain, maksud juga berbeza. Buat ayat yang berbeza. Yang ketiga, S-E-M-A-K, semak ataupun semak, pun buat ayat daripada perkataan tersebut, ayat yang berbeza. Ketiga-tiga perkataan ni, ejaan sama, sebutan berbeza, maksud berbeza. Faham ya? Okey, takat itu saja untuk kerja hari ini Ustazah bagi, iaitu soalan 3A kertas 2 SPM. Nanti kita akan sambung lagi, tengok soalan by the soalan. Okey, kita akan sambung. So ikuti kelas Ustazah dengan video yang Ustazah bagi ni. So kamu boleh layari pada bila-bila masa saja, bila ayah kamu free, siapa yang kongsi telefon dengan mak ayah. Jangan ada alasan kamu tak boleh ikut kelas Ustazah. Ya, maknanya kamu kena ikuti kelas ni sepanjang masa. Bila kamu boleh ikut, boleh ulang tengok kalau kamu tak faham. Bila kamu tak faham, on the spot terus tanya Ustazah. Dalam kelas Ustazah yang pertama hari tu, sekian-sekian hari bulan saya tak faham ni. Tanya terus. Jangan disimpan, dihimpun. Okey, faham ya? Okey, takat ini saja yang Ustazah nak bagi. Ingat, soalan 3A, bina ayat, kertas 2 SPM, iaitu setiap satu ayat, satu markah, ada 6 markah. Okey? Tidak boleh menambah imbuhan, menukar imbuhan, peribahasa, ya, atau nama khas, tak boleh. Jangan ditambah. Dan kamu kena faham, bila buat ayat, kena lengkap ayat SVM, ada subjek, ada predikat berpelengkap. Okey, itu saja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kelas kita yang lain. So, nanti kamu ikut kelas apa lagi yang Ustazah buat.